Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, so kali ni kita live dari TradingView. Okay, so TradingView yang taja untuk buat live stream. So yalah, sebagai pilot so first time so ada live chat sini, boleh apa-apa boleh tanya dalam live chat ni. Apapun, saya ucapkan thank you. Terima kasih sebab join saya punya live. Okay, so macam biasalah. Okay, untuk live malam ni kita akan tengok pair-pair yang berpotensi. Okay, sementara saya nak entry saya nak entry pair UJ. Saya nak entry pair Okay, UJ saya bagilah alang-alang dah main dah masuk join. Okay, UJ actually dah sell. Okay, so take profit dari sini kalau kamu intraday, kamu dah boleh take profit dari sini. Kalau kamu nak swing, kamu boleh hold sampai sini. Okay, tak banyak upik pun Okay, reasonable SL paling tinggi ni adalah sini, ataupun kamu ambil high the latest. Okay, ni the best untuk stop loss. Ni siapa join live ni dapat lah signal percuma Okay, saya tak sempat nak share pun ni dalam group dalam. So boleh say something dalam live chat ni, sebab yalah, saya nak tahu feedback daripada kamu. Adakah saya punya suara clear tak clear sebab ni tadi saya try tengah hari jadi, tapi tak ramai yang join. So saya nak malam ni saya harap ramai sikit lah untuk tahu saya punya feedback So macam mana, clear tak clear suara saya? Itu first kali. Chat clear tak? Saya harap chatting lebih clear sebab guna platform TradingView Clear tak? Anything to say? Say hi. Apapun, welcome back. Thank you. Sebab saya pun dah lama tak buat live sebenarnya. Kalau saya post baru-baru ni pun saya buat dalam bentuk video saya upload kat YouTube. Saya buat video, saya upload kat YouTube so yalah, macam tu juga manusia sebenarnya trading Dan trading walaupun kamu tak semestinya tiap-tiap minggu kamu akan dapat result yang tetap. Okay, UJ saya dah sell. Saya dah sell kat line biru tadi. Okay, so kalau kamu ambil half body pun dah okay dah. Kamu nak sell terus pun, tapi risiko kamu besar lah. Stop loss atas ni. Apapun, kamu janganlah masuk lot yang kamu tak sanggup loss. Okay, kenapa saya sell adalah sebab nanti saya terangkan Okay, ni ada satu cat pattern ni. Ni pun jadi satu sebab untuk saya sell juga. Dan kita nampak price dia dah breakout ni nanti saya terangkan lah. Saya nak intro dulu. So macam tu juga dengan kita punya trading bukan tiap minggu kita akan konsisten dapat result yang sama. TP tiap minggu tak juga. Ada minggu kita ni, sebab bagi saya lah, saya manusia, kita manusia so macam saya tu, saya kata saya nak buat tiap minggu hari Ahad tapi bila ketika ruang kita sempit tu tak sempat juga sebenarnya buat Okay, so InsyaAllah selepas ni kalau TradingView ni okay, so saya akan guna platform TradingView ni. Kurang-kurangnya paling kurang pun saya akan cuba disiplinkan diri saya untuk buat seminggu sekali lah. Sama ada time waktu left trade ataupun waktu cuti. Tapi insyaAllah saya akan prefer cuba Selasa malam lah untuk lifetime live. Live boleh left trade, boleh entry sekali, boleh ni sekali So thank you untuk yang join saya punya live. Okay, tak apa, tak kisah pun. Okay, so kalau ada persoalan pair berkaitan yang kamu nak tanya, kamu boleh tanya saya. Okay, saya fokus pada major pair and cross pair lah. Untuk exotic saya jarang-jarang sekali lah. Okay, so pair yang saya nampak potensi yang tinggi adalah sebenarnya adalah
Antara pen yang menarik minyak saya adalah KHF. Okay, dah. Okay, so KHF ni saya dah tanda kan. Okay, kenapa saya nak sell? Ni saya cerita lah. Okay, kenapa saya sell adalah sebabkan kerana saya nampak ada satu resistance ni yang mana price fail to break. Okay, fail to break. Okay, bila sampai ke sini dia fail to break. Dan yang lebih menariknya, kita nampak price dah buat satu breakout, minor breakout kat sini. Minor breakout je lah. Okay, so bila dia breakout satu support, itu menunjukkan bahawa price ada kekuatan yang dia dah berjaya mengalahkan dia punya buyer. So dia akan going down lagi lah. Okay, so kalau kamu long term trade kita boleh take profit dari sini untuk swing Okay, ni warna merah, saya tak warna hijau untuk take profit. Okay, so kalau kamu entry kat sini, kamu punya risk lebih kurang sekitar 40 pip, dan reward kamu sekitar 200 pip. Berbalik yang entry kan, boleh kan, dengan reward 5 So ada trader tanya saya kan, selalunya lah live sebelum ni kan, kalau dah profit dapat, contohlah kamu dah dapat satu nisbah 2, satu nisbah 3, kamu dah sebanyak, kamu nak close je lah, tak ada masalah kan tu. Tak mesti kamu kena tunggu sampai 6, 7, 5 kan. Sebab kamu dalam trading, kamu kena ingat, kita cuma kita based on technical analysis kita predict kan, tapi belum tentu price akan sampai. Kadang sampai lagi 10 pip dia reverse balik. Takkan nangis kamu. So whatever you rasa waktu tu, you rasa dah cukup profit dah cukup profit, kalau boleh minimum kamu nak take profit, paling kurang reward kamu dapat 2. Maksud dia kalau stop loss kamu 40 pip, kurang-kurang TP kamu mesti 80 pip, baru dikatakan berbalik untuk trade. Kalau below from that, tu kamu masih dalam, orang kata apa, kamu ada masalah untuk hold position lah masalah. Okay, so untuk pair seterusnya yang saya nampak lagi adalah pair baru tengok pair ni. KJ, untuk KJ ni kita nampak kan, clear kan. Firstly dia dah breakout ni kan. So breakout ni dia akan cari mana pula? Dia akan cari sini lah. Dan dia akan jumpa dulu. Okay, dan anda kata dia breakout ni, kita akan tengok dia akan cari sini. Okay, tunggu sini untuk kita sampai ini. Okay, so far KJ yang saya nampak, CFJ. Okay, CFJ ni kalau kamu nampak clear kan, maksud dia kalau daripada segi price action trader, price dah breakout di sini dia. Saya tak sempat masuk ke CFJ, terlepas pandang. So take profit mana? Next take profit level, okay, mungkin sekitar ni. Ada setengah trader nampak. Relax dulu kamu. Saya sure kan, kalau kamu nampak macam ni, relax, jangan nak entry terus kan. Tunggu dia retrace sikit, dia buat reversal pattern, dia buat candlestick reversal pattern, baru kamu sell. Sebab ada trader dia sell terus kan, lepas tu bila float menangis, dah tak boleh entry pair lain, macam tu. Okay, so dia breakout. Okay, padanya sell hold lah, tapi yang belum sell tu terrelax dulu, tunggu dia buat retracement dulu, baru kita ambil position untuk kita sell. Limit order ke terpulang pada kamu time tu. Kadang waktu saya open tu, sebab saya trader. Okay, saya sebelum tu saya beritahu yang mana baru join saya merupakan trader yang menggunakan dia kecil lah, support and resistance.
candlestick pattern ataupun saya gunakan chart pattern. Ada trend line sikit. Saya gunakan tool tu untuk sebagai trader. Saya trade daripada tahun 2008. Dalam adalah beberapa tahun saya dah bergelar. Memang saya punya 90% merupakan income saya merupakan safe trade lah. Okay, saya tak bekerja, menganggur di rumah. So hari saya mengadap. Ni lah. Okay, so saya menggunakan hour 4 hour trading. Hanya menggunakan single time frame trading. So saya tengok pada weekly, saya tengok pada monthly, saya tengok pada daily. H1 dan bawah pun saya tengok. Saya based on apa yang H4 tunjuk pada saya. Yang tu saja. Dan insyaAllah apa yang saya praktik ni buatkan saya jadi seorang full time trader. Okay, so kamu minat tak nak jadi full time trader? Kamu ingat full time trader ni adalah pilihan tau. Tak semestinya kamu trade kamu akan jadi full time trader. Ada seorang trader dia trade untuk sebagai part time saja. Sebab kerjanya okey, maksudnya tu tak masalah. Macam saya ni, saya nak banyak duduk di rumah, banyak nak habiskan masa dengan family. So that's why saya ambil decision volunteer aja. Saya merupakan bekas ni lah, government servant dulu so ya, tak ada pencen volunteer awal. So ya, kita layan je lah. Okay, balik tu pada chat lah. Kalau soalan boleh tanya lah, rugilah. Kalau kat Facebook tu banyak soalan kan. Tapi kat sini awak tak tanya. Sedih saya. Okay, so kita tengok pair-pair yang berpotensi lain. Tak payahlah. Tengok EA lah. Okay, so EA saya punya target, saya akan cuba entry di sekitar ni . Okay, from my view, saya akan cuba entry di sekitar ni. Nampak saya dah tulis kat saya pending order. Okay, sebab ada kawasan SBRBS ni, kawasan ini SBRBS. So sebab tu saya cuba entry ni. Tapi apapun saya akan selesa tunggu candlestick reversal pattern. Bila wujudnya tu baru saya ambil position sell. Dan take profit kita bawah ni. Waalaikumsalam Nabil. Okay, terima kasih sebab join saya punya live. Saya punya live stream. First time lah saya buat kat Trading View. Okay, so kalau kita tengok daripada segi pair apa lagi? Apa lagi pair yang kamu nak saya analisa? Kamu nak saya tengok? Kamu boleh bagi komen. Sebab yang ni memang saya punya specialist lah. Sebab kamu yang minta. Kalau saya ni banyak pair ni, takkan saya tunjuk semua 28 pair kan. Okay, pair GU. Terima kasih daripada Nabil lah. So tengok GU. Ni saya punya prefer ni ngepah. So GU, firstly, okay, ni baru saya buat macam mana saya buat analisa mula-mula. Okay, firstly kita akan tandakan support resistance GU ni panjang cerita ni. Okay, so kalau kita tengok dari segi ni, dia dah break ni kan. Nampak? The latest SBR RBS dia dah break. Okay, support become resistant. Saya duk clear dari dulu sampai lah clear benda tu. Saya selalu sebut SBR RBS kan. So next mana? Bila anda kata saya selesa, saya nak tunggu dia breakout ni sebenarnya. Untuk GU, kalau yang belum dah sell tu tak apa, hold saja. Tapi yang belum ada sell, tunggu je. Tunggu dia breakout ni. Macam saya tak ada sell lagi untuk GU. Okay, saya akan tunggu dia breakout ni. Okay, bila breakout ni, breakout support ni, okay, next TP kita sini. Okay, next price akan cari sini. Nampak tak reward dia banyak mana? Relax lah untuk GU Okay, ni adalah kawasan SBR resistance, break become support RBS. Cikgu pun lupa. Okay, so GU kita punya
target kita lebih kurang dalam, saya tunggu breakout tunggu breakout dulu, relax dulu, tunggu breakout, kalau boleh retrace dulu, tunggu sell cantik. Okey, mungkin stop loss saya mungkin dalam 50 pip dan take profit saya kita boleh hold sampai 300 pip lah. Okey, apapun kita tak ada decision lagi untuk GU ni, kita stay waiting. Mungkin esok lusa tulat minggu depan, tapi yang nak hold lah mungkin dia nak turun ni bukanlah masa sehari, mungkin seminggu, mungkin 3 minggu ataupun 4 minggu nak turun sampai bawah ni. So kalau yang berani hold bertabah lah. Kalau yang tak berani hold tu, ambil sekurang-kurangnya minimum satu nisbah dah. Maksud dia kalau kamu yang stop lah kamu 50 pip, TP kamu sekurang 100 pip, yang tu berbaloi. Kalau below from that, hati-hati sebab kita nak trade biar reward yang berbaloi. Okey. Lepas tu saya merupakan trader yang menggunakan single entry saya tak pandai nak layer. Sebab cikgu saya ajak dulu dia kata apa-apa pun dia pun single entry dia cakap. Okey, so saya pun single entry lah. Saya tak pandai nak layer dan saya tak pandai nak layer. Itu. Okey. So saya trade dengan single layer dan stop loss wajib untuk saya dan take profit. Yang itulah saya menjalani hidup saya sebagai seorang full time trader yang juga merupakan saya seorang analisis yang dilantik di beberapa company, private company. Okay. So next daripada Halim, pair GN GBP NZD. Okay, ni saya tanda lah supaya ada analisa. Saya tanda warna apa? Warna merah. GN. So GN GN dia punya okay. So GN dia punya corak dia, okay. Firstly, selalunya lah dalam menjadi kebiasaan saya menjadi analis, okay, sebab saya rasa ramai yang baru join daripada TradingView kalau Facebook tu saya rasa memang dah maling saya kan. So kebanyakannya, okay, saya akan menggunakan, firstly kita akan cari support resistance dulu. Yang kita nampak, okay, support okay, ni adalah support. Okay, yang price masih belum break, dia just dah break shadow tapi belum break body. Okay, dan ni adalah resistance. Maksud dia apa? Untuk buy pada GN, kita kena tunggu dia breakout atas ni dulu. Okay, breakout ni dulu baru kita boleh buy. Tapi dan untuk sell, saya lebih selesa tunggu dia breakout ni, breakout support ni dulu. Breakout support pun saya sell. Okay, dan kalau personally kamu tanya saya bias kepada sell lah. Okay, sebab saya nampak price dah test dah test, lepas tu dia gagal untuk buat new dah ni dia gagal untuk buat new high maksud dia tak dan nak break atas, nak break so dia menunjukkan penurunan. Dia naik 2 candle 3 candle dia turun balik, dia naik 2 candle 3 candle dia turun, so continue penurunan. So next target saya adalah sekitar area ni ataupun kawasan RBS ni okay. Dan if dia break RBS ni, kita boleh hold sampai ke sini. Saya merupakan swing trader lupa beritahu. Okay, sebab gunakan 4 hour, so saya memang merupakan swing trader. Selalunya saya akan hold sampai hujung minggu lah. Tapi kalau macam yang selalunya kalau take profit more pada 200 pip, selalunya saya akan bawa ke minggu depan dan minggu sekali lagi lah. Apapun bergantung kepada situasi. Okay, sebab market dia sentiasa berubah-ubah kan. Market kan dinamik. Tak ada siapa yang boleh tahu macam mana pun market mesti sampai harga kat ni, mesti sampai takkan. Kita cuma boleh berkaitan dengan probability. So kita akan target sell. Okay, mungkin kita tengok kita punya ni, saya tunggu dia breakout dulu. Okay, ada sell lagi untuk sell, baru saya akan sell minimum TP 300 pip ataupun kita akan hold sampai 600 pip.
bila nak sampai naughty pip ni kan, mungkin lah 2 bulan lagi kan. So ambil lah sekadar yang kamu nak tunggu kan, 300 pip pun dah berbalik. Okay, so saya tunggu dia breakout dan retest. Breakout, retest, ada SRS, saya sell. Okay, yang ni saya nampak tentang pair GN lah. Masih bias kepada sell lagi. Clear tak Halim? Okay, so next adalah daripada Nizam lah, pair gold. Kalau tengok pada pair gold, tengok saya pun dah lama tak analisa gold lah. Saya tak trade gold lah. Saya cuma saya analisa gold lah. Kalau ada yang minta saya analisa gold lah. Tapi saya tak trade gold. Personally saya tak trade gold. So kalau tengok movement gold lah, dia buat training dah lama lah. Lepas tu start pada 6 Ogos, price dia buat penurunan zap. Lepas tu dia buat lagi penurunan kan, dan dia buat kenaikan. Kamu pasal tak? Yang saya nak tunjuk kamu apa, price turun. Okay, so dia buat kenaikan, dan kenaikan dia ni fail to break ni area ni. Okay, so dia buat turun lagi, dia buat penurunan pula. Lepas tu bila dia buat kenaikan pula, fail pula nak break ni, break the new high ni kan. Okay, so dia buat penurunan. So ke mana arah ketuju gold? So tertanda lah ni adalah support. Okay, break support ni, InsyaAllah gold akan sampai ke sini. Okay, kalau break yang ni, kita boleh tengok, kita boleh tunggu kat bawah ni pula kan. So far gold saya rasa banyak yang dah buy gold lah. Tapi so far saya tak nampak sebab nak buy gold lagi. Masih kita menanti kehadiran buyer di gold lah. Buyer dah masuk tapi tak cukup kuat untuk nak push up gold lah. So kalau tengok daripada segi ni, saya nak buy, siapa nak buy gold tu, seriously saya rasa dia break atas ni. Dia breakout ni okay, apa ni banyak ni. Okay, so dia breakout atas ni memang kita selesa untuk buy gold. Okay, sebab kita tak mau, kita nak dia breakout structure. Ni structure sebenarnya. Okay, barulah dia berjaya mengalahkan resistance, barulah kita nampak price tu nak ke mana kan. Tapi kalau dia masih di dalam ni, hati-hatilah, sebab ada kemungkinan dia boleh drop lagi. Tambah bila dia break ni, dia dah break ni, anda katalah price dah break ni. Okay, price dah breakout ni. Okay, sekejap saya gunakan ni ni bukan elite wave Anda katalah price breakout ni. Okay, dan dia buat kenaikan. Okay, so hati-hati sebab kenaikan dia ni adalah untuk membuat penurunan balik. Ni ramai trader yang terkena kat sini. Saya selalu ulang benda ni. Okay, maksud dia bila price dah breakout, okay, hati-hati bila kenaikan dia buat ni adalah kenaikan untuk turun. Ada tengah trader bila naik masuk balik, dia buy balik kan, dia buy balik, buy teman-teman yang kaki layer lagi kan, buy tengok turun balik. Okay, so hati-hati. Sebab tu kita tengok breakoutnya price ni ataupun breakout resistance adalah penting sebagai trader price action lah. Kalau you menggunakan SNR sebagai you punya guideline, make sure support resistance tu, make sure sekurang-kurangnya kamu master yang tu. Lepas kamu master support resistance tu, insyaAllah kamu tak ada masalah untuk make money. Maksud dia senang lah kamu dapat arah. Itu. Okay, clear tak goal daripada ni. So goal ni saya akan tunggu breakout lah kepada yang peminat untuk sell. Okay, anda kata dia breakout ni, anda katalah mungkin dalam minggu depan ke, ataupun dia breakout ni pula, dia breakout ni, so kita boleh tunggu kat area sini.
next kawasan dia akan kena hadapi. Okay, so far kita kena tunggu dulu lah. Okay, so clear tak Nizam? Okay, terima kasih Halim. Ada soalan tak? Kalau kamu nak tanya apa-apa ke, boleh lah kamu tanya kan, tak masalah. Berkaitan trading lah, apa-apa soalan. Okay. Ni saya punya analisa lama-lama. Saya buat analisa. Okay. Target buy tu dia boleh sell. Daripada Mr. Fazli, berapa modal untuk Munia susah untuk start trade? Kalau modal ni sebenarnya dia bergantung kepada individu lah. Maksud saya lebih tepat bergantung kepada kemampuan individu tu. Kalau kamu nak asal kamu dah trade, contohlah, okay, ni saya beritahu step tahap yang sepatutnya lah. Okay, kamu dah ada sikit pengalaman dan trading. Maksud dia kamu dah pernah trade kat demo, dan kamu dah pernah trade kat real, dan kamu rasa kamu dah boleh buat make profit sikit tak apa. Okay, kalau boleh, kalau kamu nak rasa nikmat seorang trader tu adalah minimum adalah saya siapkan adalah 1000 USD. Okay, tapi kalau kamu tak mampu, 100 USD pun dah memadai. Kenapa saya cakap 1000 USD? Okay, sebab kalau 1000 USD tu, andai katalah kita trade mampu buat sebulan 10%, okay, dah ada 100 USD kan. So 100 USD tu kamu dah boleh lepas korang-korang yang bayar utility bill telefon, bill TMB. Macam saya dulu lah, saya dulu trade, saya deposit dalam starting lebih kurang 500 USD dulu saya trade So saya guna duit tu untuk bayar bill TMB, bill telefon dengan bill ayak. 3 bill tu dulu. Saya starting dengan itu dulu. Tapi make sure you dah profitable trader lah. Kalau tak profitable trader, jangan depo banyak. Kalau dah jadi dah profit, dah boleh buat profit, okay, baru start depo. Tapi kalau masih tergagak, kalau boleh depo pada bila pada 100 USD. Kalau masih nak belajar lagi, masih duk tak faham lagi macam nak tengok trend apa kalau boleh depo below daripada 100 USD. Sebab banyak sekarang ni broker-broker yang buka account sale modal yang depo 10 USD pun dah boleh trade dah kan. So saya rasa tak salah untuk try yang modal kecil tu. Melainkan dah boleh jadi profitable trader, dah boleh profit sikit-sikit kan. So boleh try depo yang bersesuaian. Ada setengah trader cakap, wow, saya nak compounding kan cikgu. Seriously, untuk newbie trader, jangan compounding. Kalau kamu nak compounding 10 USD ke 1 USD tu tak masalah lah. Tapi kalau kamu nak compounding daripada 1k USD ke 10k USD, ataupun 1 USD nak simpan sampai 10k USD kan, saya assurekan kamu janganlah, lupakan niat kamu itu. Sebab kita trade ni bukan kamu nak tengok angka di NT4 sebab angka di NT4 tu belum tentu jadi profit kita. Itu kamu kena faham. Bila duit tu masuk akaun kita, belum tentu jadi. Bila kita belanja duit tu, baru dah jadi kita ni profit kita. Okay, selagi kamu tak withdraw duit kamu masuk akaun bank, tu bukan kadang-kadang kita profit kamu. Itu kamu kena faham. So yang tu saya dapat jawab soalan Fazli lah. Bergantung kepada tahap kita kat mana sekarang. Okay, so daripada Bil saya tulisan kecil kat trading view ni So tengok UCAT lah. Terima kasih Nizam. So UCAT ni bukanlah elite wave ni structure. Okay, so UCAT mana nak pergi? Bang lah. Alhamdulillah saya dah buy UCAT. Saya buy sekitar ni lah saya buy. Okay, so UCAT
Firstly, yang saya tunjuk tadi sebenarnya saya tunjuk student saya sebenarnya yang price dah breakout ni. Okay, so breakout ni, so dia buat satu kenaikan ataupun buat satu pattern lah. Pattern per UCAT ni adalah pattern apa ni? Right. Head and shoulder kan, betul tak? So ke mana UCAT? So memang UCAT kita akan target long lah. So minimum TP UCAT ada dari sini. Okay, minimum TP ya. So anda kata dia breakout ni, okay, saya suka dia ke sini. Okay, so kalau kamu nak buy, kamu tunggu dia buat retracement dulu sikit, baru kamu buy. Kamu jangan buy lah nanti dia buat retracement sampai bawah ni, nangis kamu. So kita punya take profit lebih kurang dalam berapa pip lah, 50 pip lah. Okay, dan TP kita 150 pip, ataupun boleh hold sampai sini lah, 300 pip. Semua 300 pip kan. Ambil lah 150, banyak sangat Okay, cuba dapatkan reward yang berbaloi. Kamu tengok kan, nisbah kan, ni nisbah risiko, maksud dia reward saya risk saya 47 pip, saya punya TP 150 pip, dia mesti nisbah 150 pip, dia punya nisbah satu nisbah 3.4. Berbaloi lah untuk trade tu. Maksud dia satu trade kita tu dah boleh cover 3 kali stop loss. Sebab tu saya selalu aplikasi trade based on risk reward. Trade mesti ada risk dan ada reward. Maksud dia tu, kalau kamu stop loss 30 pip, make sure kamu punya, contohnya kamu risk $50 satu entry, make sure kamu punya take profit kamu, okay, make sure take profit kamu kurang-kurang $100. Tu baru trade membalik. Kalau kamu trade $10 risk satu entry, make sure kurang-kurang yang minimum TP kamu adalah $20. Minimum take profit kamu adalah $20. Lebih daripada tu, okay, good. Yang tu sebenarnya yang saya nak sampaikan pada kamu. Okay, sebab yalah dah lama tak sharing Cikgu, any advice for slow learner macam saya? Saya dah salah seorang student TFS. Okay, kan sebenarnya tak slow Saya dulu lagi slow. Kalau kamu tengok kisah saya start trade pada 2008. Saya 2014 baru saya dapat withdraw tau. 6 tahun saya dalam dunia, dalam mendepo kan. Depo tapi tak pernah withdraw. Depo tapi withdraw tu depo kat broker lain kan. Sampai tahap tu lah. Okay, untuk saya showkan macam ni lah untuk yang dah belajar price action. Okay, sebelum tu, okay, fokus utama adalah berkaitan dengan SNR. Yang tu penting, fokus dulu. Fokus pada SNR, support and resistance. Okay, dan kalau kamu dah ada student TFS tu, kamu dah join forum kan. Dalam forum private group TFS tu ada forum kan. So kat situ pun kamu boleh tanya analisis dalam tu. Termasuk tanya sekali lagi. Kalau malu nak tanya, kamu email TFS. Saya rasa dia akan balas email kamu untuk analisa kamu. Jangan risau. Dia akan balas yang tu. Hantar analisa. Saya rasa hantar analisa, tanya betul tak betul saya buat analisa, betul tak betul. Dan cuba compare analisa. Macam contoh kita dah ada trading view kan. So trading view ni dia dah, kita boleh apa? Scene dengan kita punya Clifford dan apa semua. So bila kita lukis kat sini, melukis di website ni, automatik dia akan synchronize dengan kita punya handset. Maksud dia apa yang kita lukis dah kita boleh tengok kat handset. So more mudah lah. Kalau boleh cubalah untuk mahirkan dua perkara dulu, untuk mahirkan support and resistance dan candlestick reversal pattern. Dua tu dulu. Kalau perlukan seorang mentor, cuba dapatkan mentor. Kalau contohlah kamu rasa kalau sejujurnya kamu tanya saya kalau boleh kamu direct lah, kalau boleh dengan Cikgu Khalid Amin kan. Sebab dia lebih
kamu pun dah beli buku TFS semua, so boleh ada ruang untuk kamu interaksi dengan dia. Okay, kalau kamu rasa macam nak ada perlukan ataupun webinar ke, perlukan refreshment kelas kan dia dah buat dia dah buat kelas ke kan, baru ni buat online training workshop kan. Kalau rasa perlu lagi, bolehlah kamu cari cikgu-cikgu yang mentor. Maksud dia cari mentor yang boleh guide kamu dalam jangka masa yang panjang. Bukan kamu join kelas saja 1 bulan, tapi kamu ambil masa ada 5 bulan ke 6 bulan ke setahun ke untuk kamu follow dia. Maksud dia hari-hari, tiap-tiap minggu kamu akan hantar analisa kat dia untuk dia verify. Itu dalam program mentor lah. Okay, connecting. Okay, so untuk program tu memang saya dah buat lah untuk mentorship tu. Tapi apapun, kalau kamu dengan TFS, better dengan TFS lagi, more better sebenarnya itu. Dan kalau kamu rasa kamu nak faham, nak ni, kamu boleh follow saya punya live ni tiap-tiap minggu lah. Kamu follow banyak sikit, InsyaAllah kamu akan faham nanti. Okay, malam ni untuk saya test saya punya, actually test saya punya ni lah, training view kan, nak dapatkan feedback. Okay cikgu, saya faham. Cuma nak tanya macam mana profitable tu trader dalam diri kita. Saya pun depo 25 USD dalam sebulan boleh cecah 100 USD dan bulan berikutnya saya loss banyak. Adakah saya juga masih belum profitable trader? Okay, profitable trader ni bagi saya lah, untuk kalau kamu depo 25 USD tu, kamu dapat 100 USD tu dah banyak lah. Minggu depan kamu loss balik kan. Bagi saya tu, kalau boleh nak jadi profitable trader ni, bagi saya lah, my personal view, okay, adalah trader yang mampu konsisten profit. Sekurang-kurangnya 6 bulan kamu dah profit konsisten, kamu boleh trade. Itu dikategorikan sebagai profitable trader. Tapi minggu ni kamu depo, kamu dapat banyak, minggu depan kamu MC, minggu tu kamu depo balik. Dia dah sebenarnya, saya tak lah kata cara tu tak salah, tapi sampai bila kamu nak kekal cara tu? Yang tu saya tanya kamu. Tu masing-masing jawapan lah. Ada setengah trader dia selesa cara tu, saya terpulang lah. Kalau kamu selesa dengan cara minggu depan depo 30 USD, minggu sekali lagi kamu dapat banyak, betul kamu MC, kamu depo balik. So kamu nak kekalkan status kamu yang tu, tak masalah. Tapi macam mana kamu nak trade dengan account 10k USD, 20k USD? Adakah kita akan mampu buat benda yang sama? Minggu ni kamu depo 10k USD, minggu depan kamu nak depo 10k USD kan? Itu bergantung kepada kamu sendiri. Bagi saya tu, kalau profitable trader tu, kawan-kawan dia ada 6 bulan dia dah profit melebihi loss dia, tu pun dah jadi profitable trader sebenarnya. Tak kisahlah, walaupun dia depo 100 USD, tapi 6 bulan dia boleh profit 30 USD ke 30% kan? So dia dah jadi profitable trader actually. Cuma modal dia tak mengizinkan dia untuk nampak banyak. Okay, memanglah kamu nampak 100 USD tu dapat 6 bulan trade 30 USD dapat. Okay, pada 30 USD tu kalau 1 USD, kalau dia trade dengan 10k USD 6 bulan dah 3000 USD. Tu baru kita nampak banyak. Sebab tu bagi saya lah, saya memang ambil jenis yang, saya punya jalan adalah jalan yang panjang lah. Okay, saya jalan yang panjang dan saya belajar dengan cikgu-cikgu yang mengamalkan MM yang sangat ketat. Memang MM dia sangat ketat. Saya punya risk sekarang, saya riskkan 1% untuk per entry. Okay, tapi TP saya tu 2 ke 3 atau 4% lah. Tu saya punya memang cikgu saya, memang cikgu yang menitik beratkan money management lah. Memang sangat secure. Kalau macam Link, ada setengah trader Link, dia dah open lah, maksud dia tu full margin lah, macam-macam lah, masing-masing punya pandangan lah. Tapi untuk saya, untuk sustain lah, untuk kamu nak join macam saya lah, saya nak join saya punya saya sebelum saya di-invite oleh company lain untuk jadi analis dia orang, untuk jadi trader dia orang kan, saya kena tunjukkan saya punya record yang saya trade dengan okay lah. Takkan saya tunjuk record ni minggu ni saya ni record saya depo dapat 1000 dapat 15000. Ni record saya MC pula. Takkan company nak hire saya macam tu kan.
Company tak wanikan beraniah. Itu bergantung lah, sebab saya nak jadikan ni sebagai saya punya portfolio saya lah. Itu sebenarnya. Sebab tu saya trade dengan sikit-sikit. Okay, saya harap tu dapat bantu sikit sebanyak soalan untuk kamu lah. Ada soalan lagi tak berkaitan dengan apa-apa je? Tak ada masalah. Sebab sekarang pun dah jam 10 kan. So ya, masing-masing dah ngantuk nak tidur kan. Termasuk dah saya kan. Okay. Kalau ada soalan, kamu boleh PM saya. Boleh PM saya dalam TradingView boleh. Ataupun boleh cari saya kat page saya, page kat MFR. Boleh lah PM, nak tanya soalan apa-apa ke berkaitan dengan pair ke apa, boleh tanya saya. Tak ada masalah apa-apa ya. Dan kalau tak sempat saya kalau mula-mula mungkin admin saya akan jawab, ataupun kalau macam soalan teknikal saya akan jawab lah. Yang itulah. Dan InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Mungkin saya akan cuba buat pada hari Selasa. InsyaAllah saya cuba tetapkan Selasa ataupun Rabu lah untuk saya punya analis, supaya kita dapat entry ya. Saya buat hujung minggu itu okey juga sebenarnya. Hujung minggu sebenarnya trader ni hujung minggu dah paling best tau. Maksud dia hujung minggu sebenarnya paling best, sebab bila market tak jalan, kita takkan kalut nak entry, dan kita boleh analisa dengan tenang. Sebab bagi saya lah, sepanjang saya jadi full time trader ataupun sebelum ni pun, hujung minggu adalah hujung yang cukup saya busy dalam trade. Sebab time trade kebanyakan saya keluar kan. Maksud dia saya merayar banyak kan. Sebab saya kamu tengok chart selalu kan. Sebab chart tu memainkan peranan yang emosi untuk kamu trade. Macam ibarat ada trader cakap, chart ni dah hantu kan. Kamu tengok turun banyak, kamu nak entry kan. So kalau kamu ada position kan, position tu berlawanan dengan kamu kan. Kamu dah sell, tiba-tiba dia naik lagi. Sell dan naik. Kamu dah susah hati time tu. So nak mengelakkan susah hati tu lah, kita jadi tak perlu tengok chart selalu. Okay. So ada apa lagi tak yang nak saya ni sebelum kita tutup lah kita punya sesi kita kali ni? Last soalan kalau ada. By the way, terima kasih lah Fazli, TT sebab tanya soalan yang baik sebenarnya. Macam TT, saya fokuskan, saya syorkan fokus kepada SNR dan juga kinetic bersutin, dan cuba dapatkan mentor untuk trade kamu, supaya kamu dapat improve. Kalau kadang learning, kadang trader dia boleh banyak seseorang, tak ada masalah. Ada trader dia perlukan seorang cikgu, mentor. Macam saya dulu, saya pun ambil mentor kat sebenarnya. Saya pun ada mentor saya. Okay, terima kasih Nabil, terima kasih Fazli. Semoga kita berjumpa lagi. Saya harap kamu dapat profit yang berbaloi untuk kamu lah. Supaya profit kamu kita dapat tu, dapat kita bantu keluarga kita. Yang tu yang utama, tidak dapat tambah sikit-sikit kan, jadilah kan. Okay. So tak ada apa-apa lagi. Saya ucapkan terima kasih dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.